الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام، وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام، وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء، وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء، وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 الله، ثبت وانصر أهل الجمعيات، جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله، جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام، وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام، وتحمس بها الجهاد لإحياء
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah semuanya. Apa khabar semua pada pagi ini? Adakah semua dalam keadaan yang sihat? Baik-baik sahaja? Mungkin boleh respon di ruangan komen. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita dapat lagi bersama-sama berkumpul. Semalam pun kita dapat bersua juga, pagi dan petang, ya, untuk slot di bahagian paginya sharing tajwid, dan petang kita juga berjaya menyelesaikan untuk slot baiki surah pilihan. Dan Alhamdulillah pagi ini kita bersua kembali untuk sharing tajwid. Dan hari ini hari Khamis, tuan-puan, Alhamdulillah kita hampir dengan penghujung minggu. So pejam celik je kan, sekejap saja. Walaupun kita punya pengajian ni kita boleh katakan tiap-tiap hari lah, melainkan hari Selasa. Dan hari ni dah hari Khamis, tutap-tutap dah nak masuk Sabtu Ahad, dah tak ada kelas kan. Tu jumpa balik hari Isnin. Pejam celik lagi dah masuk Ramadan pula. Kan, lepas tu bertadarus. Ngaji. Ada yang ngaji di rumah, ada yang ngaji dengan kawan-kawan, online dan sebagainya. Tutap-tutap, sedar-sedar semua akan jadi seorang yang mahir. Kan, rezeki Allah, yang Allah berikan kepada kita, itu semua daripada Allah atas asbab usaha kita sendirilah. Okey, jadi Alhamdulillah, bersyukur juga pada Allah kita masih lagi menikmati nikmat kehidupan, sehinggalah hari ini, tuan-tuan dan puan, kita boleh bernafas, kita boleh lagi bergerak untuk melakukan aktiviti harian kita, kita boleh bekerja, kita boleh berdiri, kita boleh masuk tandas, kita boleh mandi, kita boleh ambil wuduk dan melakukan ibadah, tuan-puan. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi semestinya kita kena bersyukurlah. Jadi benda ni benda yang saya sebut ni pun adalah benda yang asas, benda yang basic, yang mana kalau tuan-puan pergi mana-mana pun, tok-tok guru, ustaz-ustazah, dia akan bercerita tentang benda inilah, tentang kesyukuran. Sebab benda inilah ada antara benda yang kita kena pahatkan dulu, untuk kita sebelum kita bercerita tentang perkara yang lain. Okey, baik. Jadi yang baru masuk dan yang memberi salam, saya jawab dengan lafaz waalaikumsalam. Dan kepada mereka yang belum lagi tekan butang share, mohon kerjasama semua untuk tolong sharekan dahulu. Okey, tekan butang share. Ingat hashtag kita apa dia? Wajibus share. Lama saya tak sebut ni. Ya, wajibus share, tuan-puan. Ingat tu. Okey, bantu saya untuk sebarkan ilmu ini bersama, insya-Allah. Boleh nak? Hari ni suara saya kurang sihat, Ustaz. Oh, ada sahabat-sahabat yang diuji, ada yang tak ada suara. Puan dia kita kan. Dan mungkin ada sahabat-sahabat lain yang mungkin menerima ujian daripada Allah, ialah sakit. Walaupun sakit yang sedikit, ianya tetap kita katakan musibah dan ujian lah. Jadi sama-sama kita sebagai satu keluarga Quran ini yang berhimpun kerana Quran ini, kita doakan sama-sama, tuan-puan, ya. Kita doakan sama-sama sahabat-sahabat kita yang berada dalam live ini, dan sahabat-sahabat kita khususnya muslimin, muslimat, okey, yang berada di luar sana yang masih lagi diduga dengan ujian, kesakitan dan sebagainya. Kita doakan agar mereka diberi syifa, diberi kesembuhan, insya-Allah. Okey, baik. Untuk pagi ini jangan lupa untuk bersiap sedia dengan Al-Quran. Okey, untuk pagi ini kita sambung ayat 206, 207. Hari ini kita baca 2 ayat, tuan-puan, insya-Allah. Okey, ayat 206, 207. Muka surat berapa? Muka surat 32. So, tuan-puan boleh buka muka surat 32, ayat 206, 207. Surah apa? Surah Al-Baqarah. Okey, yang belum share, tolong share dulu. Share laju-laju, tuan-puan, please. Kita nak sahabat-sahabat kita ni masuk, dapat join daripada awal lah sehingga selesai. Nanti tak adalah ketinggalan, kan?
Amin amin ya Rabb. Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang berdoa kan. InsyaAllah senjata orang mukmin ialah doa. Kita tembak je doa tuan-tuan. InsyaAllah. Kalau kena gayanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi insyaAllah tanpa buang masa lagi, sama-sama kita sebentar ya. Okey, baik. Jadi jom sama-sama tuan-tuan dan puan kita buka dahulu dengan bacaan pembuka suratul Fatihah bagi mendapatkan barakah, keberkatan dengan apa yang kita lakukan pada pagi ini insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah ada yang kata tak dapat nak join, tak dapat nak commit, berpantang, anak berpantang. Oh, okey, tak apa, jangan risau. Saya faham. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada masa, boleh tengok ulangan kan. Ada juga yang kata kawasan lebat, kota tinggi. InsyaAllah mudah-mudahan internet baik-baik saja nak. Jangan lupa doakan juga. Kan? Kita pujuk internet kita, internet masing-masing ni, supaya memberikan khidmat yang terbaik pagi ni. Dia nak rosak lepas tu biar lah. Kan? Pagi ni biar internet okey je. Biar lancar. Biar lancar kita punya perjalanan live pada pagi ni. InsyaAllah. Baik. Sebelum kita teruskan, tuan-tuan dan puan jangan lupa untuk tajrid niat, perbetulkan niat semula. Okey. Perbetulkan niat, betulkan balik apakah tujuan utama kita berada di sini pada pagi ni, kan? Kenapa tuan-puan ikut live ni? Kenapa tuan-puan buka Quran? Kenapa tuan-puan nak tahu selok-belok ataupun hukum hakam? Kenapa? So timbulkan persoalan itu dan muhasabah balik dan luruskan niat. InsyaAllah. Jelas nak? Baik. Jadi jom kita mulakan. Ini dia bacaan 206 dan 207. Dua ayat hari ini. InsyaAllah kita baca sama-sama dahulu. Sedia semua. Tarik nafas. Okey, tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Okey. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa labi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah selesai bacaan kita untuk yang pertama ni. Jadi nanti di akhir nanti kita akan baca sekali lagi apabila selesainya kita membincangkan berkaitan dengan hukum hakam yang ada pada ayat 206 dan 207 ini, insya-Allah. Okey. Jom kita mula. Bersedia dengan alat tulis masing-masing, nota masing-masing. Jangan lupa untuk catat perkara-perkara yang penting, tuan-puan. Dan kenapa saya suruh catat ini bukan untuk saya tapi untuk tuan-puan. Dengan apa yang kita catat itu nanti, insya-Allah mudah-mudahan ianya melekat dalam kepala kita dan akan membuahkan hasil yang baik lah. Dari segi apa? Bacaan kita. Dengan adanya kefahaman tu. Kefahaman ni boleh sampai, tapi dia boleh pergi bila-bila je, tuan-puan. Jadi bila kita ikat dengan pen, diikat dengan pena, insya-Allah dia ada, kita kata apa, proses. Dia ada dua proses kat situ. Kita menulis tu sebenarnya input tu dah cuba masuk dalam otak kita ni, kan? Lepas tu nanti kalau kita terlupa pun kita ada bahan yang untuk kita semak. Jadi sebab itu saya selalu tekankan benda ni, salin dan salin lah. Jika perlu, kalau tuan-puan dah mahir, dah handai, tak ada masalah lah. Okey. Baik, jom kita mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul 'izzatu bil itsm. Baik, tuan-tuan dan puan, huruf waw baris atas wa. Wa idza qila lahu ta. Wa idza, huruf waw baris atas wa, huruf hamzah jelaskan baris dia. Okey, jelaskan baris i, jangan wai bunyi malas tu. Wa iza, wa i. Pastikan bunyinya i. Betul-betul kita nyatakan baris pada hamzah tu. Wa i. Okey. Ada yang sangkut-sangkut ke? Kalau ikut kat sini okey, tuan-puan. Mungkin ada yang sangkut tu, cuba keluar masuk balik. Kita sambung. Wa idza qila lahu ta. Huruf zal kena keluarkan sedikit sahaja hujung lidah kita. Za. Wa idza qila wa idza huruf zal. Okay, ni alif mad. Maka bila kita keluarkan hujung lidah tu, itu adalah berkaitan dengan makhraj dia. Dan untuk kadar madnya pula, panjangnya pula 2 harakat lah, sebab ada alif mad kat sini. Mad asli kan. Qi, huruf qaf baris bawah tebal, dan di sini terdapat huruf ya mad 2 harakat. Wa idza qila lahu ta lahu ta lahu ta. Huruf ha ni terus pergi pada ta yang bersabdu. Okey, bila kita menyebut huruf ta yang bersabdu, tidak perlu lahut, lahuta. Sifat hamsnya itu dia memang ada, cuma kita kena tahu bahawa huruf ta ni bersifat syiddah juga. Syiddah ni suara yang tertahan. Okey. Suara yang tertahan. Lahut ta lahut taqillah, begitu. Okey. Jadi kalau tuan-puan masih tak clear berkaitan dengan sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, tak mengapa. Cuma sekarang ni cuba faham dulu. Huruf ta yang bersabdu, tak perlu kita wujudkan hams tu. Sifat hams tu ada semula jadi dalam tu, cuma ianya tidaklah dalam keadaan yang kuat, bunyi yang sampai yalah lahutta. Tuan-puan pun dengar bunyi pelik kan. Wa idza qila lahuttaqillaha, kan tak sesuai. Tuan-puan dengar pun rasa pelik bunyi dia. Jadi biasa sahaja. Wa idza qila
wattaqillah. Huruf qaf baris bawah, qi tebal. Masuk pada kalimah Allah ini, lam pada kalimah Allah ni. Nak kena tebal ke nipis? Kena nipis. Lam ni lah nipis, huruf qaf tetap tebal. Okey, huruf qaf ni tetap tebal. Lam ini nipis kerana qaf tu baris bawah. Okey. Bukan sebab qaf, tapi sebab ada huruf baris bawah. Okey, ada huruf yang berbaris bawah yang menyebabkan lam ini dibaca dengan nipis. Huruf qaf kita tak ada pengaruh apa-apa pun. Dia tetaplah dengan sifat dia, sifat yang tebal, qi. Qilla itu kata nipis tu, dia takkan jadi tebal. Contoh qillah kan. Wa idza qila lahu taqillah, itu kata nipis tu, taqillah, taqillah. Dia takkan jadi taqillah, taqillah, Allah ke, tak kisahlah. Yang penting bunyinya qillah, nipis. Ha akhadhat hul. Huruf ha bulat ni balik atas satu harakat je. Ha a, jelaskan bunyi hamzah betul-betul. Ha a, ha a, ha a kha. Ha a khazat. Huruf kha tebal tuan-tuan puan. Huruf kha huruf kha daripada makhraj kerongkong, hujung kerongkong kita. Hujung kerongkong kita. Cuma untuk menghasilkan sifat tebal itu, pangkal lidah kita ni akan menaik, akan meninggi. Itulah yang dikatakan isti'ala. Pangkal lidah yang menaik, meninggi, bagi menghasilkan suara tebal akha. Kalau kita biarkan kalau kita biarkan pangkal lidah kita ini dalam keadaan yang menurun ataupun tak naik macam ni je, dia akan jadi kha. Tapi bila kita sebut kha, pangkal lidah ni akan naik. Pangkal lidah akan ni hujung lidah, ni pangkal lidah. Bila kita sebut kha, pangkal lidah ni mesti akan menaik. Kha. Kalau kita tak naikkan dia, kha. Jadi kena bezakan lah Apa yang saya ceritakan ni berkaitan dengan sifat. Makhraj sudah tentu dia daripada kerongkong. Itu confirm dah, tak boleh diubah. Okey, tempat keluar dia daripada kerongkong. Boleh. Yang saya cerita tentang pangkal lidah naik, itu berkaitan dengan sifat. Okey, berkaitan dengan sifat. Boleh tuan-puan? Baik. Kita sambung lagi. Huruf zal, keluarkan hujung lidah. Akhadhat hul. Huruf zal baris atas, za, keluarkan hujung lidah. Matikan huruf ta dan berlakunya hams di situ, nafas yang terlepas. Macam mana? Zat. Tu. Itu kata yang orang sebut angin-angin selalu tu. Sebenarnya itu adalah sifat nafas yang mengalir, nafas yang berlari, nafas yang terlepas. Itulah istilah-istilah yang biasa ada di dalam kitab. Okey. Akhadhat hul izzatu hul. Zat hul. Ingat tuan-tuan dan puan, bila kita nak matikan huruf lam, pegang makhraj dia betul-betul. Hul. Jangan kita buat dalam keadaan yang halabalai. Itu yang menyebabkan berlakunya apa? Semalam saya disebut tawallud. Okey, akhadhat hul'i hula. Jangan biarkan hujung lidah kita ini jatuh. Jangan lepaskan hujung lidah kita ni di langit ni, jangan cepat sangat lepaskan dia. Relax dulu. Okey, akhadhat hul'izzatu. Akhadhat hul'izzatu. Bukanlah bila saya kata pastikan hujung lidah kita ni jangan jangan cepat sangat turun, bukanlah bermakna biarkan hujung lidah kita tu lama-lama kat situ. Akhadhat lama-lama kan ni tak. Akhadhat hul'izzatu hul'izza hul'izza. Itu je bunyi dia. Okey. Jadi bila saya terangkan kat sini, maknanya ianya akan terpakai pada semua keadaan lah. Boleh? Terpakai pada
semua keadaan. Begitulah. Boleh. Akhadhathul izzah. Akhadhathul izzatu bil ism. Izzah. Huruf Ain sempitkan bahagian tengah kerongkong kita ni. Izzah. 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 Huruf Zai tidak perlu keluarkan hujung lidah. Duduk dalam je. Okay, huruf Zai duduk dalam. Maksud saya lidah tu lah duduk dalam. Izzah. Izzatu bil. Okay, jangan bila. Beza kan? Bil ism. Huruf Hamzah. Ni huruf Hamzah tuan-puan, baris bawah ni. Okay, ni huruf Hamzah baris bawah ni. Kemudian matikan sa, keluarkan sedikit hujung lidah. Is. Cuba buat dulu yang kat sini. Mim tu abaikan dulu. Is. Keluarkan sikit hujung lidah. Sebut. Is. Okay, dah selesa, dah okay, dah confident. Baru kita tengok mim. Ada huruf mim tu. Jadi mim yang berbaris bawah ni, baris bawah ni dah tak terpakai tuan-puan. Sebab kita berhenti kan. Maknanya mim ni mati. Jadi bila mim ni mati, timbul persoalan macam mana nak matikan dia. Jadi mudahnya pergi kepada makhraj mim. Makhraj mim kat mana? Apa jawapan dia? Siapa ada poster makhraj huruf? Okey, tengok balik. Mim ni datang daripada bahagian ni, syafatain. Bahagian bibir mulut. Okey. Adanya pertemuan bibir atas dan bawah. Bil ism. Bil ism. Maksudnya daripada sa ni tadi, ism. Ni saya buat gerak perlahan lah. Bil ism. Dia bukan ism. Itu nampak sangat buat-buat. Bil ism kan. Bil ism. Ism. Dia ujung sekali tu rapat bibir. Itu sahaja. Tak ada yang rumit pun. Bil ism. Tapi kita buat tu dalam keadaan yang natural lah. Jangan kita rasa macam kita duk struggle sangat buat tu. Nanti takut rosak sifat dia. Okay, takut rosak sifat dia. Izzatu bil ism kan. Kita duk struggle sangat. Cuba macam kita beri tumpuan yang lebih sangat kat situ. Tak perlu. Relax je. Bil ism. Boleh? Bil ism. Point dia, matikan sa, keluar hujung lidah. Kemudian matikan mim, rapat bibir mulut. Tu sahaja. Dia dah mendepati dah tu, insyaAllah. Okay, boleh. Kemudian fahas buhu. Huruf fa baris atas, fa, ha, pedas. Matikan sin, has. Sin ni tak perlu keluar lidah. Sin duduk dalam. Sin, has. Hasbuhu. Hasbuhu jahannam. Hasbuhu jahannam. Baik. Hu kat sini dua harakat. Ni ada waw kecil ni. Okay. Hu dua harakat. Jahannamu. Huruf jim pada atas ja, ha pada atas ha, ha bulat bukan ha pedas. Kemudian nun bersabdu ni, kena dengung kan? Wajib dengung, wajibul gunnah. Kemudian mim baris depan mu. Jahannamu. Nampak? Tu kata dengung tadi tu. Okey, gunnah. Dua harakat kadarnya. Fahasbuhu jahannamu walabi. Jahannamu walabi salmi. Waw baris atas wa, lam baris atas la, ba baris bawah bi, matikan hamzah. Bi. Kat sini jaranglah berlaku tawalud, tapi tak mustahil.
Kan? Kalau orang dah biasa tu wala bi'sal bi'a. Jadi tak mau bunyi bi'a tu. Wala bi'sal mihad. Kan huruf lam tu pun ada. Ni ada lam ni. Kalau ditambahkan perisanya wala bi'sal mihad. Melirik bunyi dia. Wala bi'sal mihad. Wala bi'sal. Kan? Bi'sal tak mau. Wala bi bi. Hamzah ni adalah sifat yang paling nyata sekali kita tengok. Sifatnya yang tertahan. Apa yang tertahan ni? Suara. Maknanya bila kita matikan hamzah, bi serta merta suara kita ni akan terputus. Dia tak boleh pergi mana dah. Takat tu je. Dia dah tak ada kadar dah kat situ. Wala bi. Sekali kita dah matikan dia, dia dah tak ada kadar dah lepas tu. Wala bi. Faham tak? Dia dah tak ada kadar. Dia tak boleh ditentukan. Okay? Dia tetap dengan bunyi itu. Sebab tu kalau kita belajar tentang makhraj, okay? Sebab itu kalau kita line okay masih okay lagi Baik. Sebab tu kalau kita belajar tentang makhraj huruf, kan dia ada makhraj yang disebut dengan, ni istilah Arab lah, makhraj muqaddar, makhraj muhaqqaq. Okay? Tapi itu adalah istilah saja. Cuma yang kita nak faham lebihnya ialah dari mana datangnya huruf-huruf tu. Jadi yang saya sebut ni tadi adalah makhraj muhaqqaq, yang mana ianya dah tetap, dia takkan berubah dah. Kalau kita matikan hamzah tu, wala bi, habis, itu je bunyi dia. Dia takkan jadi bunyi lain dah. Wala bi. Dan sifat yang saya ceritakan tadi pada huruf hamzah ni, antaranya ialah sifat syiddah lah, yang paling kita boleh nampak sekali, yang mana suara tertahan. Suara tidak akan mengalir ketika menyebut huruf tersebut. Bukanlah pada hamzah saja, ada lagi huruf-huruf yang lain sebenarnya. Okey. Cuma point dia jangan kita duduk bunyikan wala bi'sal bi'a. Dia sikit je, bukanlah beria menak tu. Wala bi'sal sikit tu je. Jadi tak perlu. Wala bi'sal mihad. Okey. Wala bi'sal. Baik, sal ni alif lam qamariyah, huruf mim baris bawah mi. Boleh. Kemudian wala bi'sal mi, mim baris bawah mi, huruf ha baris atas. Okey, dan perlu dibaca 2 harakat. Itu asal dia lah. Tapi sebabkan di sini ada simbol waqaf, dan kita semestinya akan berhenti kat sini lah kan, takkan kita sambung. Jadi kalau kita berhenti, dia akan jadi apa? Ma'arid li sukun lah. Boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Cuma yang penting di hujungnya tu nanti ada sifat lantunan, sifat qalqalah. Wala bi'sal mihad. Wala bi'sal mihad. Wala bi'sal mihad. Okey. Qalqalah kubra. So selesai ayat 206. Kita baca sama-sama dulu, boleh? Tapi tak apa, saya baca dulu sekali, kemudian kita ulang balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannamu wa labi'sal mihad. Okay, ready semua? Isti'azah. 1, 2, mula.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. Ingat bunyi dia bil ism. Matikan sa keluar hujung lidah, kemudian last kali tutup bibir untuk menyempurnakan huruf mim tu. Okey, teruskan 1 2 mula. Fahasbuhu jahannamu walabisal mihad. Selesai. Okey, tuan-tuan dan puan. Boleh? Puan Afika. Mantap. Okey, yang lain macam mana? Okey nah, ayat ni 206. Baik, kita sambung lagi. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Baik. Wa minan, huruf waw baris atas wa, mim baris bawah mi, nun baris atas na. Masukkan terus pada alif lam syamsiah ni, nun bersabdu. Wa minan nasi man yashri, wa minan na dua harakat. Wa minan nasi mai. Lepas dengung 2 harakat pada nun, kadar dia tadi, panjangkan 2 harakat pula mak asli. Boleh? Panjangkan mak asli. Huruf sin baris bawah si. Mai yashri. Dapat tak? Kat sini nun mati bertemu ya. Apa dia hukumnya? Idgham bi gunnah. Idgham, masukkan bunyi nun ke dalam ya. Masukkan bunyi nun tu ke dalam huruf ya. Wa minan nasi man yashri. Baik, tuan-tuan dan puan, pastikan pada hukum idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah sama tuan-puan ma'al gunnah bi gunnah adalah hukum yang sama. Baik, jadi kita kena faham maksud idgham. Idgham ni memasukkan, tapi bukanlah sekadar memasukkan. Ianya turut disertakan dengan gunnah. Sebab tu namanya bi gunnah. Kan belakang tu ada sebut bi gunnah, ma'al gunnah. Apa maksud bi gunnah? Dengan dengung. Apa maksud ma'al gunnah? Bersama dengung. Itu maksud dia. Jadi bila kita masukkan itu, pastikan bukanlah hanya sekadar memasukkan. Kalau kita faham dari sudut itu saja, maka hasil yang kita akan lakukan bunyi yang kosong. Bunyi yang kosong. Benda ni saya dah selalu dah cerita sebenarnya, tapi tak apa, saya ulang je kan. Bunyi kosong macam mana? Mai wa minan wa minan nasi mai yashri ya mai hilang dah. So bila hilangnya dengung, maka hilanglah seni bacaan tu sebenarnya. Bila hilang dengung, hilanglah seni bacaan tu.
Wa minan nasi may. Itu bunyi yang terisi dengan unsur dengung. Bila kita buang unsur dengung, dia akan jadi kosong. Wa minan nasi may. Maknanya dia tak terjejas apa pun. Kalau kita tutup hidung, bunyi kosong. Mai. Itu kosong. Bila kita sertakan unsur dengung tu tadi, wa minan nasi mai. Bukti suara dengung itu wujud, tutup hidung. Nak tahu kan, nak membuktikan suara dengung tu wujud ataupun tidak pada bacaan kita, tutup hidung. Wa minan nasi mai. Kalau ada sangkut kat sini, maknanya betul lah kita buat tu. Tapi kalau lancar je, maknanya kosong lah tu. Mai. Jadi hati-hati tuan-puan. Okey, ianya akan berlaku biasanya pada waw, pada ya lah. Kan? Pada idgham bi gunnah naqis ni. Siapa yang belajar dalam sikit, kita ada, mungkin tuan-puan didedahkan kan dengan idgham bi gunnah naqis. Untuk kamil, siapa yang belajar tentang idgham bi gunnah kamil, maksudnya pada mim dengan nun yang memang bersabdu, so tak ada masalah. Sebab kita dengungkan tu secara sempurna, masuk sempurna. Okey, saya nak tunjuk contoh kat sini pun tak ada. Jadi kat sini idgham naqis. Jadi yang ada kemungkinan jadi bunyi kosong tu atas faktor ni lah. Okay, sebab dia naqis. Kita nak masukkan tu, dia tidak sempurna. Maka kita kena pastikan bahawa makhraj nun tu memang akan hilang, tetapi sifat gunnahnya masih kekal ketika nak masukkan bacaan tu. Jadi benda ni yang saya cerita ni mungkin mendalam sikit. Mungkin ada sahabat-sahabat yang yalah yang kita boleh istilahkan macam level 1 ke, mungkin kurang jelas dengan apa yang saya ceritakan ni. Tapi tak apa, kan, pelan-pelan biasakan telinga kita untuk mendengar benda-benda tu. InsyaAllah lama kelamaan kita akan faham lah. Okay, boleh sahabat-sahabat semua. Okay, masukkan mim. Masukkan nun. Masukkan tu, masuk kat sini. Kalau kita tengok memang kalau kita dengar bunyi tu mai, seolah-olah kita nampak bunyi mim tu masuk dalam ya. Tapi hakikatnya yang kita kena faham, yang masuk, yang disebut idgham tu tadi ialah suara nun itu dibawa masuk ke dalam ya. Makhraj nun hilang. Bila kata hilang ni maknanya makhraj nun, huruf nun ni kan hujung lidah naik ke langit. So dah tak berlaku dah benda tu. Mai, cuba tuan-puan sebut mai. Tak ada langsung macam kita nak sebut huruf nun, tapi yang kekal sifat dengung padanya. Dan itulah yang kita nak kena bawa pada bacaan tu. Pada unsur idgham tu adanya dengung di situ. Sebab tu namanya idgham bi gunnah. Sebab sifat dengung yang ada pada nun itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita sambung. Man yashri nafsahu btigha. Baik, huruf ra baris bawah ri nipis. Kat sini ada ya mad. So panjang 2 harakat lah. Okey, panjang 2 harakat. Nafsahu btigha. Nafsahu. Baik, nun matikan fa ni, naf, sin pada atas, sa, hu, huruf ha pada depan, matikan ba ni macam mana? Macam biasalah, wujudkan lantunan qalqalah sughra. Layankan je. Lahub, hub. Nafsahu btigha. Nafsahu kalau kita buat perlahan rasa susah lah sikit kan, hub. Tapi kalau kita buat bacaan yang standard, hub.
Bukan dibuat-buat. Hub. Tak. Hub. Pastikan ianya berlaku dengan itulah maksud lantun tu. Lantun. Hub. Nafsahu ibtigha'a mardatillah. Okay. Baik. Selesai kat sini. Ba qalqalah sughra. Huruf ta baris bawah ti, tuan-tuan dan puan. Huruf ta baris bawah ti. Huruf ghain. Okay. Huruf ghain baris atas. Ra. Tebal. Tebal selamanya. Kemudian nak kena panjang ke ni? Nafsahu ibtigha'a marda. Panjang 4 ataupun 5 harakat. Di sini ada simbol mad yang bertemu dengan hamzah. Apa hukumnya? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam satu perkataan, dalam satu kalimah. Ibtigha ni ibtigha maksudnya ini dalam satu perkataan lah ni. Okey, maksud kepada yang kita kata hukum mad wajib muttasil tadi. Pertemuan dalam satu perkataan. Satu perkataan tu ibtigha tu lah. Okey, boleh. Baik, marda. Huruf mim baris atas, matikan ra. Jadi ra ni tuan-tuan perempuan nak kena baca tebal ke nipis? Kan kalau tanya ni rasanya semua boleh jawab dah. Ya, semua dah boleh jawab dah dengan confident. Betul tak? Boleh jawab dengan confident. Betul ke tidak tu? Cuba jawab sekejap tuan-tuan perempuan. Sajalah, walaupun soalan ni senang benar kan. Huruf ra ni nak baca tebal ke nipis? Kalau tebal kenapa? Kalau nipis pula kenapa? Gitu. Cuba jawab dulu. Jelaskan soalan saya tadi. Ra tu. Status dia macam mana tu? Tebal ke nipis? Kita nak matikan tu. Kalau tebal tu kenapa? Kalau nipis pula kenapa? Berikan hujah masing-masing. Silakan. Boleh kah? Itu khabar tadi ya. Soalan kacang benar. Semua jawab elok je. Okey, baik, alhamdulillah. So tuan-tuan puan, saja kita biarkan dulu sahabat-sahabat menjawab dulu. Jadi ra kat sini kita kena baca dengan sifat yang tebal. Huruf ra ni untuk makluman semua, sifat asalnya ialah sifat yang nipis. Sifat asalnya. Kan, cuma kita kena tahu bahawa ra ni dia boleh jadi tebal, dia boleh jadi nipis. Kan, kalau siapa ke itu istilahkan, ra ni dia dua alam kan. Ra ni boleh jadi tebal, boleh jadi nipis.
Dan kalau kita belajar lebih sikit lagi, dia boleh, ada yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca nipis. Dua-dua boleh. Dia macam tu. Dalam perbincangan huruf ra ni begitu. Jadi saya tak adalah detailkan benda tu. Okay, dalam ni. So kalau nak lebih, kena masuk apa? Kena join kita lah. Kan? Kelas intensif tajwid online. InsyaAllah. Boleh masuk nanti. Get ready untuk batch yang ketiga. InsyaAllah. So ra ni kena baca tebal. Sebab apa tebal? Sebab ra mati sebelumnya berbaris atas. Itu sahaja. Jadi macam mana nak tebalkan dia? Mar. Pangkal lidah kita akan naik. Itu saja. Nak menebalkan huruf pangkal lidah confirm akan menaik. Itu je. Dia punya asas dia yang kita nak kena faham. Mana-mana huruf yang nak ditebalkan, nak dilakukan unsur tebal padanya, pangkal lidah mesti akan menaik. Itu je sifat dia, tuan-puan. Okay, ingat itu je. Boleh nak? Marda. Jangan mar. Kan? So tak nak dah bunyi mardatillah. Tak nak dah bunyi macam tu. Okay. Man yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Kan bunyi ra lemah, bunyi dot. Bunyi dot, huruf dot. Huruf dot pun lemah. Marda. Itulah bila kita dah lepaskan je sifat pada ra tu, automatik dot tu pun special je lah nanti bunyi dia. Saya bukan ngolok-ngolok tuan-tuan ya. Tapi itu hakikat dia. Kan? Yang saya buat sampel ni sampel yang biasa saya dengar lah. Ibtira. Kadang-kadang ra itu pun tak berapa jadi. Ibtira. Ra. Nganga mulut je. Ibtira mardatillah. Tamat dah. Kan? Bila kita dah faham, oh huruf dha ni tebal. Ibtira mardatillah. Saya buat bunyi yang sama je, tuan-puan. Tak ada beza pun. Ibtira mardatillah. Dan bagaimana pula kalau kita melemahkan sifat dia? Contoh, ibtira mardatillah. Nampak beza dia kan? Okey? Boleh nampak beza dia? Saya tak ada buat, tak ada masuk lagu-lagu apa pun tak. Saya buat bunyi sama je. Kena ulang lagi sekali. Dapat kot? Jadi itulah kepentingan kenapa kita berada di sini, kenapa kita kena fahami dengan baik makhraj huruf, sifat huruf. So itulah jawapan dia, bagi mengelakkan berlakunya bunyi-bunyi yang macam saya contohkan tadi. Okay. So kita sambung lagi. Huruf ra tadi tebal mar. Nafsahu btigha'a mardatillah. Amardatillah. Amardatillah. Okay, boleh. Baik, so dot tadi kita dah, dot ni saya tak cerita lagi lah. Dot ni tebal lah. Mardatillah. Okay, untuk kalimah Allah ni dalamnya kan ada huruf lam kan. So lam ni kena nipis. Sebab apa? Sebab sebelumnya baris bawah pada ta ni lah. Pada ta ni kan ada huruf kan ada baris bawah pada ta tu. So menyebabkan lam pada kalimah Allah tu dibaca dengan nipis. Boleh? Macam bunyi belum minum kopi ya. Bunyi nak tak nak rupanya. Jadi sebab tu kadang-kadang kita baca, betul tak? Saya selalu sebut benda ni. Sebab tu kadang-kadang kita baca, kita sebut huruf yang sama, tapi kita sendiri pening. Kenapa orang tu baca elok je,
Kena tang aku baca. Pelik aja bunyinya. Timbul persoalan tapi kita tak tahu penyelesaian dia kat mana. Betul tak? Persoalan tu timbul. Kita tahu, kita sedar tentang apa yang berlaku pada bacaan kita tu. Kita tahu, okey, huruf dha ni, tapi kat mana penyelesaian dia? Jadi inilah benda yang kita nak kena titik beratkan ni. Penyelesaian dia tu. Solusinya tu macam mana? Kan, kalau kita pun tak tahu kat mana masalah tu timbul, maka dia akan berkekalan sampai bila-bila. Jadi nampak macam tuan puan kan ikut kelas dan sebagainya. Tak kisahlah dengan saya ke, dengan siapa-siapa ke, tuan puan dapat input tu dan secara tak langsung dia membantu tuan puan. Dia bantu sikit-sikit. Dia bukanlah drastik tiba-tiba pak terubah macam tu kan. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Okay, boleh kita ambil balik daripada wa minan nas tu. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Okay, saya nak tunjuklah tuan-puan macam mana kalau kita melemahkan setiap sifat-sifat yang ni. Saya baca daripada wa minan nas tu balik Saya melemahkan sifat. Saya tak adalah buat over sangat. Saya buat biasa je. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Okay, saya copy balik bunyi yang sama, tapi kita jaga pula makhraj dan sifat. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Saya tak ubah sikit bunyi dia, lagunya sama je yang saya buat tadi. Jadi tuan-puan nampak beza kan? Macam mana huruf-huruf yang tebal bukan dinipis, dia dilemahkan sifatnya. Macam huruf dha. Dia sebut tu betul dha, angkat pangkal lidah, cuma dia tak betul-betul terangkat. Itu yang jadi bunyi leweh kata orang Perak. Bunyi leweh. Kan? Betul Kena minum kopi. Siapa yang rasa kena minum kopi, boleh pula bunyi dia tak kau tuan-puan. Ingat tak iklan kopi kapal api, betul-betul kau. Itu iklan dulu. Terus sekarang tak ada iklan tu ya. Dan kalau nak kau tu kena faham lah. Kena ada dengan seiring dengan pengetahuan kita baru jadi. Macam tu. Okay, jom sambung sikit lagi. Kita tak baca lagi sama-sama. Kita baca sama-sama ulang balik wa minan nas tu. Okay, tarik nafas. Wa minan nas kita mula. 1, 2, 3. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Bila kita nak matikan kalimah Allah tu, mardatillah. Okey, hujung tu ha simpul, bukan ha pedas. Kemudian dia ma'rid li sukun. Mad arid li sukun 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh. Apa tu? Baca cara halal berala dok rok cetong. Apa maksudnya tu? Tak faham. Sorry. Kita sambung sikit lagi insya-Allah. Wallahu raufun bil ibad. Wallahu. Baik, kalimah Allah
Kena baca tebal ke nipis? Tebal. Lam pada kalimah Allah ni kena tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelumnya terdapat ni, baris atas, huruf yang berbaris atas. Jadi macam saya sebutkan juga, yang tebal tu tuan-tuan perempuan bukan pada waw. Waw tu adalah asbab sahaja. Baris atas pada waw tu adalah asbab kenapa lam tu dibaca tebal. Lam tu maksudnya lam pada kalimah Allah tu lah. Okey. Jadi yang tebalnya pada kalimah Allah. Huruf waw jangan sesekali kita tebalkan dia. Okey, wa. Wallah, kan? Kita dah ready dah ni. Oh, kalimah Allah ni tebal ni. Okey. Wallah. Kemain lagi kan. Bosak-bosak mulut lah. Terkepung habis. Wallah. Biasa je. Wa kekalkan sifat nipis dia. Wa. Yang tebal lam tu je. Wal. Kan kalau wal nipis. Wal. Tu tebal. Wallah. Tu maksudnya starting pula salah. Kita tebal kat belakang. Yang tebal tu pada lam. Bukan bunyi mat tu yang tebal. Kalau kita tebalkan mat, wallah, kita parking lidah kita tu salah. Ingat tak saya sebut apa tadi? Huruf yang kita nak tebalkan ini, pangkal lidah akan naik. Itu je point dia. Wallah. Wallah. Betul caranya, insyaAllah jadi. Kalau lidah kita tergulung pula ke dalam, wallah, jadi macam tu pula bunyi dia. Kalau lidah kita tergulung ke dalam, terlipat macam tu, wallah. Nampak? Semua berkaitan dengan lidah. Sebab lam ni memang daripada kita punya bahagian lidah ni secara umumnya. Spesifik dia pada hujung lidah lah, kan? Wallah. Gitu. Boleh? Clear nak? Okay, waalaikumsalam. Yang baru masuk, sila. Wa. Nipiskan wa macam biasa. Tebalkan pada kalimah Allah tu. Wa. Wallahu ra'ufun bil ibad. Wallahu, huruf ha pada depan, hu satu harakat je. Ra tebal pada atas kan. Ra. U ni kita baca dua harakat. Okey, dua harakat. Sama macam mat asli. Kalau ikut nama hukum kat sini, mat syibhu badal. Itu nama dia lah. Tuan-puan yang pening-pening lah dengan istilah dia. Okey. Kadar dia sama macam mat asli, dua harakat. Mat syibhu badal namanya kat sini. Wallahu ra'ufun bil ibad. Ra'u. Okey, dah selesai dua harakat. Kat sini kita tengok tanwin bertemu ba. Fa ni tanwin tuan-puan ya. Jangan keliru pula. Ni tanwin ni asalnya. Fun asal dia. Sepatutnya tanwin ni dia ada baris dua kan. Betul tak? Baris dua di hadapan. Jadi satu tandanya tu digantikan dengan mim. Sebab apa? Nak menunjukkan tanwin itu sebenarnya bertemu dengan huruf ba, yang mana berlakulah hukum iqlab. Dan apa itu iqlab? Kita kena faham maksud iqlab lah. Okey, iqlab ni maksudnya tukar. Iqlab maksudnya tukar. Tukar apa? Tukarkan bunyi tanwin itu kepada mim. Tukarkan bunyi itu kepada mim. Baik, jadi macam mana nak tukar tu? Tutup bibir bersahaja. Okey, asal bunyi fun. Kita tukar jadi mim. Fum. Itu basic dia. Dan sekarang ni pula kita tutup bibir fum, tapi kita lemahkan. Fum. Macam malas-malas sikit lah gaya ni. Mudah nak faham kan? Fum.
Fumbi. Nampak? Lemahkan. Okey. Lemahkan pegangan antara dua bibir mulut. Kalau kita tutup dengan sempurna, raufum. Nampak bunyi dia padat. Raufum. Jadi bila kita kata lemah ni tadi, raufum bil ibad. Bil. Dan pada hukum iqlab semestinya kena dengung kadarnya 2 harakat. Okey. 2 harakat kadarnya dengung. Dan untuk pengetahuan okey, baik-baik. Puan Safia. Alright. Selamat. Raufum. Untuk hukum iqlab ni, untuk pengetahuan semua, dia boleh dibaca dengan 2 cara lah, 2 kaedah. Sama ada tutup bibir macam biasa secara sempurna, raufum bil ibad. Yang kedua tadi, yang saya sebut tadi, tutup bibir bersahaja. Dan saya lebih cenderung kepada tutup bibir bersahaja. So tuan-puan, kalau rasa ikutlah mana mudah. Tapi kalau saya sarankan, ikutlah macam mana yang saya sebutkan ni. Sebab apa? Ada hikmah yang kita akan nampak nanti, iaitu pada hukum ikhfa syafawi nanti, cara bacaannya sama seperti ini. Itu sahaja. Okey, dan itu antara apa yang saya ambil daripada guru-guru saya lah. Okey, walaupun saya kata tadi ada 2 cara, tapi yang saya ambil daripada guru saya ialah dengan kaedah menutup bibir secara bersahaja. Wallahu raufun bil ibad. Okey, boleh? Faham ni? Iqlab Baik, huruf ba baris bawah. Baris bawah. Matikan lam, jangan lantun bila tawallud. Jangan beranakkan bunyi dia. Raufum bila. Tak mau bila. Raufum bil ibad. Bil'i. Huruf ain sempit kan, tengah kerongkong. Huruf ba baris atas 2 harakat asalnya. Tapi bila kita berhenti pada dal, dia akan terus tukar jadi mad arid lis sukun 2, 4 ataupun 6 harakat. Wallahu raufum bil ibad. Kalau 2 harakat, bil ibad. Bil ibad. Okey, tapi susah nak buat 2 harakat ni. Bukan susah. Kalau ada orang dah biasa, silakan, terpulang lah. Nama pemilihan kan. Cuma kalau kita buat 2, pastikan semua 2. Kalau 4, semua 4. Kalau 6, semua 6. Okey, selaraskan. Itu sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, boleh? Baik, itu sahaja untuk hari ni. Jangan keluar lagi tuan-puan. Tunggu Ustaz. Kita baca dulu daripada atas, boleh? Okey, kita baca dulu daripada atas. Wa idza qi. Boleh? Sedia semua? Jom. Kita mula. Tarik nafas anda. Ready? 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد
يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. Okey, kita ulang sekali lagi. Kita baca tempo laju sikit. Kita tarik nafas sekali lagi. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Okey. Alhamdulillah. Jadi selesailah untuk sharing kita pada pagi ini tuan-tuan dan puan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Alhamdulillah. Jadi InsyaAllah esok kita akan bertemu untuk minggu yang terakhir lah, hari Jumaat kan, untuk minggu ini. Dan kita akan sambung semula pada hari Isnin insyaAllah. Doakan moga-moga semuanya dipermudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sedikit makluman tuan-tuan dan puan, petang ini insyaAllah pada jam 3 petang seperti yang saya sebutkan semalam. Petang ini jam 3 petang, okey, di page Easy Ngaji. Okey, tuan-puan akan bersama dengan saudara Irfan, sahabat saya. Okey, InsyaAllah beliau akan berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan tentang persiapan untuk menjalani bulan Ramadan. Persiapan dan persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan yang akan berlangsung tidak lama lagi tuan-puan. Kita akan masuk pada bulan Ramadan dalam tempoh berapa hari? 20 hari lebih kurang. So, petang ni insyaAllah siapa yang berkesempatan, jom sama-sama kita menimba sedikit cebisan ilmu yang ada, yang boleh kita dapatkan pada petang ini, berkaitan dengan persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Ya. Jadi lock masa siap-siap jam 3 petang insyaAllah. Masuk je. Open, terbuka tuan-tuan. Boleh nak? Dan kemudian kepada mereka yang baru pertama kali join kita punya live pada pagi ini, kan, jangan lupa untuk tekan link Telegram di atas, join kita punya grup Telegram untuk tuan-tuan perempuan mendapatkan info, segala info berkaitan dengan kita punya slot-slot perkongsian dari sudut sharing ke ataupun seminar dan sebagainya lah, program-program ke. Okey? Jangan lupa tekan link di atas. Itu saja. Jumpa petang ni dan insyaAllah esok pagi kita akan bersua untuk sharing tajwid kembali. Kita tangguhkan dahulu pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah was suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Jadi itu saja tuan-tuan, jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, saya mohon maaf sekali lagi dari hujung rambut, hujung kaki. InsyaAllah
Saya doakan agar urusan kehidupan tuan-puan dipermudahkan oleh Allah SWT dengan asbab kita cuba mengisi harian kita ini dengan Al-Quran terlebih dahulu. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin ya Rab. Jangan lupa say thanks to Allah, ucapkan terima kasih kepada Allah kerana memberi peluang dan ruang kepada kita hari ini. Okay, untuk bersama-sama menimba ilmu yang saya ni orang tengah saja. Saya ni perantaraan, saya hanya kongsi apa yang saya tahu, itu saja tuan-puan. Okay, selebihnya adalah daripada Allah SWT. Kalau diizinkan kita untuk menerima sesuatu, maka diizinkanlah, maka kita akan dapat. Jika belum, insyaAllah doa pasti Allah akan beri kita pada suatu hari nantilah. Mungkin bukan sekarang, tapi teruskan istiqamah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang keluar lagi, kita layan dulu lagu Mukmin Sejati. Hayati lirik-lirik dia. InsyaAllah tuan-puan. Jumpa lagi. Bye-bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya.
tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi